Okay, in this chapter, let's take a look at the learning outcome. Saya start recording ni, dia record ke tak? Sebab dia punya timer tu tak keluar. Record eh? Okay. So, let's take a look at the learning outcome. At the end of this chapter, you should be able to find the root of a function by using bisection method, find the root of a function by using fixed point iteration, and find the root of a function by using Newton-Raphson methods. So, employ all these methods to solve problems. Okay. So, there are three methods that you are going to learn in here. Solution of nonlinear equation, where you have the function fx equal to 0 and we have polynomial, trigonometric, exponential and logarithmic equation. Okay, that means you have a type of equation yang melibatkan persamaan polynomial and then some kind of equation that you have the exponential terms and something like that. Okay, there are three methods that you are going to learn in here. We will take a look into the bisection method today and then simple fixed point iteration and Newton-Raphson method. Semua method ni melibatkan iteration. Maksudnya awak kena repeat the calculation seperti mana yang awak buat dalam Gauss-Seidel. Okay. Dan kena tengok sampai error dia dekat kosong. Okay. So intermediate value theorem will be used in this three method to find the range that contain a roots, the answer. So we will take a look nanti apa dia intermediate value theorem and then we will start the iteration with respective algorithm to get the approximation of the solution. Meaning that you will start with the initial guess and then you will continue with the algorithm and then kita tengok apakah penyelesaian yang paling hampir. Ingat kita nak cari root. That means kalau awak ada sesuatu persamaan fx equal to katakan x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tambah 3x. So kita nak sama dengan kosong. So kita nak dapatkan apakah nilai x dalam kes ini. So kita nak dapatkan nilai x. Daripada sini kita akan gunakan these three method. Bisection, simple fixed point and Newton-Raphson method. Okay. So, ketiga-tiga method ni akan menggunakan intermediate value theorem. Apakah yang dimaksudkan dengan intermediate value theorem? Let's say you have a function of x that's equal to 0 be a nonlinear equation. Nonlinear equation macam ni. Contohnya awak dapat graf dia tak tegak. Okay, graf dia macam ni and then graf dia something like that. So, the equation is not linear. You are not going to have the straight line for the graph of the function. Okay, so if fx is a continuous function and the value of the function at the point A and the value of the function at the point B is less than 0, then there exists at least a root in the interval of A and B. Maksudnya kalau dekat sini, ini adalah fungsi awak, this one. So pada titik A ni, contohnya awak ada this is your function of fx. So pada titik A, this is the function of fx. So awak dah buat graf dia. So katakan graf dia daripada sini dan seterusnya. Katakan kita ambil satu titik A. So dapat nilai fungsi dia adalah dekat sini FA dan pada titik B nilai dia adalah FB. So awak darabkan nilai pada FA dan FB dan dapat dia kurang daripada kosong. Maksudnya sekurang-kurangnya ada satu root dalam interval A dan B. So dalam kes ni, dalam interval A dan B ni ada satu root yang mana C adalah dia punya root. Saya tak boleh nak draw this one. So C adalah the root of the function in this case. Okay. So kat sini ada satu root C. So sebab tu nanti kita akan tengok nilai FA dan nilai FB. A dan B tu adalah sebarang titik yang mana hasil darab fungsi kedua-dua ini adalah lebih kecil daripada kosong. Then only kita akan dapat satu root dekat dalam interval A dan B. So when two points are connected by a curve, one point is below the x-axis.
So yang bawah daripada C ni adalah point di mana dia below daripada x-axis and you will have one point above the x-axis. Then there will be at least one root where the curve crosses the x-axis. So dekat pintasan yang ini adalah case di mana fx sama dengan kosong. Sebab nilai y dia adalah sama dengan kosong. That is why you get dekat C ni adalah roots bagi nilai x. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan intermediate value theorem. So let's say for example, awak ada fx sama dengan x kuasa 2 tolak 8x tolak 5. So use intermediate value theorem to find the interval that contain the negative roots. So kita just assume or awak gantikan bila x sama dengan kosong dalam persamaan atas ni. So you akan dapat f kosong akan sama dengan negatif 5. And then awak gantikan dengan f negatif 1 akan dapat dia sama dengan 4. Yang ini saya ambil sebarang titik. Okay. Saya ambil kosong dan juga saya ambil negatif. Saya ambil negatif 1 dan juga kosong sebagai titik dia. So awak boleh ambil juga titik lain. Katakan awak ambil, saya ambil negatif 1 dan juga kosong. So katakan awak ambil negatif 5 dan juga 6 ke or any other titik. As long as awak gantikan negatif 5 darabkan dengan 4, yang ini dapat negatif 20. Kurang daripada kosong. Okay. So daripada sini, tak semestinya awak ambil point negatif 1 dan kosong. Okay. Any point, cuma yang penting saya nak tunjukkan antara kosong dan negatif 1 dan kosong ni akan ada satu root. Okay. Hence the interval that contain the negative root is negatif 1 and kosong. So dia akan ada some root in the interval of A and B. Okay. Dapat kat sini? Ini just example for me to show you apakah itu intermediate value problem. Maksudnya dia ada dua titik yang mana awak ambil any point yang that is possible dekat dalam satu garis line tu, gantikan dekat dalam equation yang awak dapat, and then kalau dapat hasil darab dua titik tu for the function is negative, then kita akan tahu akan ada satu roots. So intermediate value problem ni adalah teori yang kita gunakan untuk develop the bisection method, the fixed point iteration method and also Newton-Raphson method. Okay. Clear so far? Ada soalan? This is for your understanding. Ya. Yang apa point kosong dengan negatif 1 tu ambil bacaan X ke bacaan Y? Bacaan awak gantikan. Bila X sama dengan kosong, so gantikan dalam persamaan F kosong akan sama dengan kosong kuasa 2 tolak 8 darab kosong tolak 5. Oh, maknanya point tu koordinat X lah? Yep, koordinat X. Right. Sebab tengok daripada graf ni. Fx is your garisan dan X, A dan B adalah point pada titik X. So kita gantikan value dekat dalam persamaan tu. Okay. So yang lain ada soalan lagi? Siapa yang tanya tadi? Faris? Bukan. Yang lain ada soalan? Senyap macam ni? Ada ke tak? 68 orang. Fahim okey? Fadli? Cueb? Okey Cueb? Okey Miss, okey. 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 So hopefully yang lain okey lah. So yang ini cuma introduction saja. Nanti kita tengok dekat dia punya the real example. Okay. So bila saya buat F dalam kurungan ada nombor, maksudnya X tu yang awak gantikan dengan that particular number. Okay. So for this example, for the next one, kita tengok kepada bisection method. Okay. This is an example yang mana exercise awak boleh try sendiri. Gantikan dengan sebarang titik, so boleh dapatlah dia punya roots. Find the interval that contains in the root. Okay. So yang penting sekali kita nak tengok kepada bisection method.
So bisection method in mathematics is a root finding method that repeatedly bisects an interval and then select a subinterval that contain the root for further processing. Maksudnya, awak ambil dekat satu point yang mana dia berada antara dua section. Okay, repeatedly bisects an interval. And then we will select a subinterval. So daripada, let's say katakan saya pilih daripada interval A dan juga interval B sebagai dia punya point. So daripada sini saya akan tengok ada tak berlaku daripada point A dan juga daripada point B. So daripada point A dan juga point B ni saya akan tengok adakah berkemungkinan ada point. So kalau ada, saya kecilkan interval dia daripada A ke C. Dan saya kecilkan lagi daripada D ke C. Up until saya dapat apakah nilai dia punya roots. Okay. From A to B, we choose A and C. Where C is the middle point of A and B. Then daripada D and C, kita pilih satu middle point antara A dan C. D is the middle point of A and C. So awak pilih middle point dia lagi, lepas tu pilih middle point lagi, up so on and so on up until the range is small enough and until you get the solution by using the bisection method. Solution for the what we call it, solution for the equation that we are interested. Okay, so this is the theory about the bisection method. So let's take a look into this one. The next one, the procedure. The bisection method, it is also known as binary chopping, interval halving or Bolzano methods. And the interval is divided into half. So you select any initial guess, any interval. Kalau macam contoh tadi, dia select -1 dan juga kosong. Then dia cari titik tengah antara -1 dan kosong, iaitu -0.5. Then antara -0.5 dan kosong, dia cari lagi titik tengah and so on up until you get the solution. So to be more precise, the error tolerance, error must be greater than 0. Then XB is the point at dia ada A, B and M. Okay. So awak akan ada point A, point B dan M adalah dia punya midpoint. M is the midpoint, titik tengah bagi point A dan B. So kalau error dia kecil, then XM iaitu nilai titik tengah itu adalah dia punya root. If XA and XB is not given, maksudnya bila nilai awal dan juga nilai akhir tak diberi, kita akan employ any initial guess. So awak akan letak dua titik awal sebagai initial guess. Maybe you put -3, 5 or maybe you put -3 dan juga 3 and something like that. Okay. So because sometimes the question didn't give you the initial guess. Okay. So the procedure for the bisection method, first we will choose the lower point XA and the upper point XB guesses for the root such that the function changes sign over the interval. Maksudnya tanda bagi fungsi itu akan berubah, either from positive to negative or negative to positive. This can be checked by ensuring f for XA multiplied with f of XB less than 0, which is this one, the intermediate value problem. Okay, kita akan tengok FA darab FB must be less than 0. Okay, yang ini saya letak X pada titik A, X pada titik B. So this one is actually equal to FA or FB, sama je. Okay, it must be less than 0. Okay, so we will estimate the roots by finding the middle point. M is the titik tengah, middle point, titik tengah. Okay, where this one is equal to XA plus XB divided by 2. That is the titik tengah. And then kita akan evaluate if Fxa multiply with Fxm, the middle point, the root lies in the lower subinterval. So kita akan set Xb sama dengan Xm and return to step 2.
Okay. And if fxa multiply with fxm greater than 0, so the root lies in the upper of the interval. Set xa equal to xm and return to step 2. And if fxa multiply with fxm equal to 0, the root equal to xm, terminate the computation. Maksudnya awak dapatkan dua point initial guess, dapatkan dia punya titik tengah. So dari titik tengah tu kira nilai dia fxa, nilai bagi fungsi tu pada point A dan nilai bagi fungsi tu pada point titik tengah. Okay. Then tengok tanda. Darabkan ni dua dapat lebih kecil daripada kosong atau lebih besar daripada kosong atau sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong, dia punya roots adalah dia punya titik tengah. Kalau lebih besar daripada kosong, the roots lies in the upper interval. So nilai awal tadi kita tukar sebagai xm and return to step 2 and so on. Okay. So yang ini adalah dia punya algoritma yang mana dia sama dengan yang ini. Step 1, step 2, step 3. Cuma saya letak dia ni dalam bentuk apa nama dia? Bukan dalam bentuk ayat lah, dalam bentuk diagram so that you faham. Tulis fx, find the initial interval, where the initial interval x akan berada antara point A dan B. Compute dia punya CI adalah titik tengah. Okay. Middle point. And then pada initial iteration ke kosong, check dia punya error adalah adakah error dia specified, is the error is contained in the specified tolerance. And then if yes, kita akan stop the iteration. Dia punya root x here is the root. Okay. Root equal to the point of CI. Okay. If no, then kita akan tengok kalau FCI, FCI this one is actually refer to FA dan juga FM dan juga FB. Okay. Dalam contoh tadi saya letak M, but for this one dia guna C. C refer to the middle point. This is equal to M. Okay. So set CI and then set BI and so on. Okay, if FCI equal to 0, stop the iteration, then the root is the middle point. Repeat the iteration for I equal to I plus 1. Let's say you have the iteration pertama kali, kali kedua and so on. Okay, done with this one. Oh, ada soalan, ada nak tengok slide ke apa ke? Before we proceed with an example. Tengok example lagi senang lah nak faham sebenarnya. Ada soalan? Setakat ni tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Orang perempuan memang senang nak jaga. Tak ada soalan. Yang lain? Boys, ada soalan? Tak ada. Tak ada juga? Senyap je semua penat tadi ada kelas. Sebab krik-krik tengok slide ni. Sebab apa? Krik-krik. Krik-krik. Okey. Krik-krik. Tak apa kalau krik-krik. Dia teori je kan, numerical ni awak nampak susah. Tapi bila awak dah buat sebenarnya senang. Lebih senang daripada yang lain-lain. Cuma kena hati-hati dengan calculation dah. Kalau salah sikit, dia punya the next step tu terus salah. Sebab dia berkaitan dengan iteration. Okay. So tak apa, kita tengok example. Find the root fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3 by using bisection method accurate to within the error of 0.02 and taking xa equal to 1 and xb equal to 2 as the starting point. Answer correct to 4 decimal places. So, okay, cuba salin dulu soalan ni. Kita akan go through bersama-sama this example. So you may copy this example. Then saya akan tunjukkan penyelesaian dia satu per satu.
if you take okay, if you take a look at this example, dengar berapa Okay, saya tuliskan. Okay, done okay. Okay, if you take a look at this example, dia kata find the fixed point for fx sama dengan 3x kuasa 2, fx sama dengan x kuasa tolak 2 tolak 3 by using bisection method, accurate to within error equal to 0.02 and the starting point 1 and 2. Answer correct to 4 decimal place. Okay. Start broadcast. Okay, the question state fx okay, sama dengan x kuasa 2 tolak 3. Okay. Then you have soalan dia cakap guna bisection method. Okay. And then awak ambil dia punya error up until 0.002 and then taking XA sama dengan 1 and XB sama dengan 2. Okay. Ambil 4 decimal places. Okay. So ini soalan dia. So kalau untuk bisection method, dia punya step dia in brief, saya tunjukkan dekat sini. Okay. First, pilih XA lower point and XB upper point. Okay. Kalau soalan tak bagi, awak kena pilih. Okay. Such that fx change signs. Okay. Maksud dia fxa darab fxb mestilah lebih kecil daripada 0. Okay. Kalau kita gantikan dalam persamaan ni. So tengok kepada step 1 ni. Refer to step 1. Refer to step 1. Okay. Soalan ni dia dah bagi kan. Given XA sama dengan 1. So fXA sama dengan F1 sama dengan 1 kuasa 2 tolak 3 sama dengan negatif 2. Okay. And then given XB sama dengan 2. Fxb sama dengan F2 sama dengan 2 kuasa 2 tolak 3. 4 tolak 3 is 1. Okay. So Fxa darabkan dengan Fxb akan sama dengan F1 darabkan dengan F2 sama dengan F1 is negatif 2 darab dengan 1 sama dengan negatif 2 lebih kecil daripada 0. Okay. So syarat first is fulfill, dipenuhi. Okay. Awak dapat syarat first itu Fxa darab Fxb lebih kecil daripada 0. So syarat yang pertama dipenuhi. Tengah salin Saya bagi awak salin sekejap. Okay, before we proceed with step 2.
Done? Or still copying? Done. Okay, tunggu yang lain dah. Done. 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 Okay, step kedua, awak kena estimate the root. Okay. Estimate the root yang mana xm akan sama dengan xa plus xb divided by 2. Yang mana xm ini adalah dia punya titik tengah. So for this example, untuk step kedua, XA sama dengan 1, XB sama dengan 2. So XM akan sama dengan 1 tambah 2 bahagi 2 sama dengan 1.5. Okay. So titik tengah equal to 1.5. Done? Done. Okay, step ketiga, kita kena buat evaluate. Okay. XM, where this is titik tengah. Okay. So step ketiga, kita akan evaluation. So yang pertama, if fxa darabkan dengan fxm less than 0, okay, set xb sama dengan xm, okay, then return to step 2. So if fxa darab fxm greater than 0, set xa sama dengan xm. Okay. Then return step 2. Dan yang ketiga, if fxa darab fxm sama dengan 0, the root sama dengan xm. Stop calculation. Okay, based on this condition, okay, kita dah dapat XA dan kita dah dapat XB. So kita nak evaluate. Fxa akan sama dengan F2 akan sama dengan F2 akan sama dengan 2 kuasa 2 tolak 3. 4 tolak 3 is 1. Okay. Dan fxm sama dengan f1.5. So function pada nilai 1.5 sama dengan 1.5 kuasa 2 tolak dengan 3. Dapat berapa? Cuba kira. Negatif 0.75. Dapat semua?
Oi, senyap je. Macam aku shock sendiri je ni. Dapat. 1.5 kuasa 2 tolak 3 sama dengan negatif 0.75. So kita nak evaluate okay, nak evaluate fxa darab fxm sama dengan f Miss, ah yang FSA yang atas tu bukan F sama dengan 1 ke? aku salah isi. Yang Satu lah. Betul. Satu. Terima kasih yang betulkan tadi. Ini adalah satu. Sebab XA awak is this one. XA sama dengan satu. So, this one. F1 akan sama dengan 1 tolak 3 means negatif 2. Okay. So, ada soalan tadi saya tengok dekat chatting. Apa dia? Doktor, macam mana XM sama dengan 1.5? XM 1.5 daripada sini. Daripada formula ni. XA tambah XB bahagi 2. XA awak 1, XB awak 2. So 1 tambah 2, 3. 3 bahagi 2 sama dengan 1.5. Tu yang dapat. Okey, Arif. Clear tak? Clear. Tadi kan tersalah SA kan. Saya confuse kan. Itulah saya tersalah. Okay. Okey, clear. Thank you. Okey, sama. So then kita nak evaluate this case. Terima kasih yang tadi. Siapa yang bagi tahu saya punya ni adalah 1 bukan 2. So it is F1. Sebab XA kita sama dengan 1. So FXA darabkan dengan FXM akan sama dengan FXA awak adalah negatif F1 darabkan dengan F1.5 sama dengan negatif 2 darab negatif 0.75. Dapat positif kan? Negatif 2 darab negatif 0.75 awak akan dapat sama dengan 1.5. Lebih besar daripada 0. So lebih besar daripada 0, that mean condition yang kedua. Yang ini. So set XA sama dengan XM. Okay. Set XA sama dengan XM sama dengan 1.5. So then return to step 2. Awak akan dapat XM yang kedua sama dengan 1.5 tambah 2 bahagi 2. Okay. Sebab kita nak this one. Ada mana? So dapat lebih besar daripada 0 sama dengan condition yang kedua. So since it is equal to the second condition, then daripada sini okay, as F XA darab FXM is greater than 2, so kita akan set XA sama dengan XM. That mean XA awak yang baru is 1.5. So return to step 2. That mean awak ada the new XM akan sama dengan 1.5 tambah XB awak is 2 dibahagi dengan 2. 1.5 tambah 2 dibahagikan dengan 2 sama dengan 1.75. Then repeat balik. So kalau awak tengok dia punya interval daripada besar dia jadi kecil. Okey, saya bagi awak salin dulu. Saya tunjukkan macam mana dia punya interval boleh mengecil, dan mengecil. Nanti kita nak letak all this answer dalam table. Kalau dah siap copy, beritahu saya. Sebelum kita buat
the evaluation, the repeated evaluation. Done? Or not yet? Senyap juga dah ni. Dah belum? Belum? Dah. Yang lain-lain? Dah. Dah. Okay. So kalau awak tengok, siapa yang dah pengsan tu? Sueb. Oh dah. Sueb kan gambar pengsan. Sueb dah lari. Oh Sueb tengah berkungfu. Orang lain tengah belajar, Sueb tengah berkungfu tiba-tiba. Okay, so kalau awak tengok, dia punya, apa nama dia punya interval. Katakanlah, let's say, yang ini graf X kuasa 2 kan. So tadi kita ambil, katakan let's say this is the graph. Awak ambil daripada satu, awal-awal dia awak ambil point dia is, let's say here, 1 dan juga ni 1. Let's say this is the point that you take at first. 1 and 2. Okay. So, daripada sini, awak ambil dia punya middle point dekat sini kan. Let's say awak ambil dia punya middle point dekat sini. 1.5. Okay. And then kita akan, alamak salah lah graf aku. Sekejap. So let's say this is the graph of the function. Okay. Something like this maybe. So first saya ambil titik 1 dekat sini. And then katakan dekat sini 2. Okay. So lepas tu saya kecilkan dia punya interval, saya ambil 1.5. So saya kecilkan dia punya interval, saya ambil 1.5. Dia dekat 3 titik ni. 1, 2 and then 1.5. Then saya kecilkan dia punya interval lagi. Daripada sini, saya kecilkan dia lagi, ambil 1.5 dan juga 1.75. So ini adalah the new interval yang saya kecilkan. Okay, so dia dekat sini. So kita nak dapatkan root dia sebenarnya adalah titik yang hijau. Itu maksud dia. So nanti saya akan kecilkan lagi interval dia, kecil sampai kita dapat dia punya root tu dekat 1 point. Dekat titik yang bertindih dengan garisan X. This is your X and this is your Fx. So ini adalah graf bagi Fx. Root dia sebenarnya dekat saya bulatkan warna hijau tu. Okay, this is the root. The root maksud dia X sama dengan berapa? Nilai sebenar. So daripada sini, kita gunakan method ni, kita kecilkan dia punya interval. Itu yang dimaksudkan dengan bisection method. So kita dah buat step kedua tadi. Awak dapat XM sama dengan 1.575. So dekat sini kita buat evaluation lagi. Repeat buat dia punya evaluation. So repeat the evaluation, awak dapat Fxa. Dalam case ini awak punya XM sama dengan 1.75. That mean awak ada the new XA sama dengan 1.75 dan XB awak akan jadi 2. Okay. Itu adalah titik yang baru. Then buat evaluation untuk titik yang baru ini. Sekejap kita orang datang.
Okay, done. So daripada sini awak dah dapat titik XA dan XA yang baru akan jadi 1.75 dan juga XB yang baru awak adalah sama dengan 2. Okay. So kita akan repeat evaluation. So maksudnya kita dah kecilkan interval, XA awak dah jadi baru, X1.75 dan XB awak yang baru sama dengan 2. Faham tak so far? Get it or not? So cuba buat evaluation untuk yang ini. Tak XA baru bukan 1.5 ke? Tak, sebab kita ambil titik tengah. 1.75. If XA, this one, condition kedua. Sebab kita ambil condition yang ini. Okay. If XA sama dengan XM, sebab yang tadi kita dapat lebih besar daripada kosong, set XA sama dengan XM. So, XA sama dengan XM. 1.5, betul-betul 1.5. Saya ter-exit satu step. Terima kasih tadi siapa? Syarif bin Ghazali. So XA dalam kes ini adalah 1.5. Mantap Syarif. Terbukti Syarif tidak tidur. Okay. Sueb boleh follow Syarif lepas ni. Syarif boleh jadi ketua kelas. So, insyaAllah. Okay. XA, terima kasih Syarif. Sama Syarif perasan. Okay. Dia memang ketua kelas. Oh, okay. So XA sama dengan 1.5 dan XB sama dengan 2. So awak kira evaluation yang baru berdasarkan 1.75. Okay. Cuba kira evaluation yang baru based on 1.75. Try calculate the new evaluation. Evaluate the baru. Kita repeat the evaluation. So FXA in this case, FXA sama dengan F1.5. Okay. FXA is F1.5 sama dengan negatif 0.75. Tadi kita dah kira. Okay. And then Fxm sama dengan F1.75 sama dengan 1.75 kuasa 2 tolak 3 sama dengan 0.0625. So dapat ini 0.0625. Okey. Betul 1.75 kuasa 2 tolak 3. 0.0625. Betul lah. Okay. Tolak 3, so you will get this one sama dengan 0.0625. Okay. So daripada sini awak evaluate Fxa darab Fxm sama dengan negatif 0.75 didarabkan dengan 0.0625 sama dengan siapa tadi? Bagi jawapan. Kalau 0.0322 dia lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Sebab dia kalau negatif tu baru lebih kecil. Kalau 0.0322 dia still lebih besar daripada 0.000000. Okay. MT, Afiq. So dapat ini sama dengan negatif 0.0469 kan. So lebih kecil daripada kosong. Lebih kecil daripada kosong, that mean dia condition yang ini. So set XB awak yang baru sama dengan 1.75. Okay. Then return to step 2. Betul jawapan akhir. Negatif 0.0469. So kita set XAB sama dengan
0.075. So set X B sama dengan 1.75, this one. So from here awak akan dapat the new interval. Tadi XA awak 1.5 kan? Adalah 1.5 dan 1.75. Okay. So XA sama dengan 1.5, XB sama dengan 1.75. So kira XM yang baru. XM yang baru adalah XM yang baru is 1.5 tambah 1.75 bahagi 2. So dapat berapa? Then repeat dia punya step. Okay. Nak lagi senang, kita letak semua dalam jadual. So cuba repeat dia punya step sebab kita nak kena kira dia punya error sekali. Dan nak punya budak ni Adil. XA jadi 1.75. Ah kan madam. Ya betul ah. Ah tu apa? Ah. Betul XA jadi 1.75. Sebab yang ini awak akan dapat dia punya point 1.5 tambah 1.75 bahagi 2. 1.625. So daripada sini awak punya XA okay. So kira F XA sama dengan F 1.5. Kita dah kira negatif 0.75. Darabkan dengan F XM F 1.625. 1.625 kuasa 2 tolak 3. So dapat negatif 0.359. Okay. Sama juga dengan condition yang ini. Okay. So set XB sama dengan XM. XB sama dengan XM sama dengan XB sama dengan 1.625. Yang XB yang 1.75 bukan XA. Apa benda soalan dia ni? XA jadi 1.75. Yang ni tadi X, ini yang step berikutnya ke apa? Akil. XA tadi akil yang jadi 1.5 sebab kita ambil dia yang ini. Condition yang pertama tadi. Set XB sama dengan XM. That means XA dia tetap sama 1.5. So XB awak yang jadi 1.75. So daripada sini kita evaluate balik, kita dapatkan XM yang baru 1.625. So kira-kira awak dapat dia lebih kecil daripada 0. Okay, this one FXA darab FXM dapat lebih besar daripada 0. Sebab dia negatif, darab negatif dia dapat positif kan. Okay, so kita akan set, sorry salah kat sini, okay. Dia lebih besar daripada 0, then this one akan jadi this one, okay.
XA akan sama dengan XM. That means XA akan sama dengan 1.625. So the new interval is 1.625 dan 1.75. Dapat Selagi tak satisfy condition cleaver kena repeat Bukan. So kita akan repeat selagi error dia adalah kecil. Saya bagi awak salin ni sekejap, lepas tu saya tunjukkan table yang saya dah buat untuk dia punya full iteration. Okay. Salah dari awal habis salah semua ni. Betul. Salah dari awal memang habis semua. Condition 3 tak semestinya kita saya tak faham ni tapi tak apa, nanti saya tengok recording balik. Okey, nanti tengok recording. Kalau Izul Ifka tak faham boleh PM saya sebab dia kena berulang-ulang kali. Yang condition 3 tu kalau boleh memang kita nak nak kira sampai fulfill condition 3. Tapi kalau tak fulfill sampai condition 3 pun tak apa. Nah, kita ni kita tengok sampai error dia kecil. Sudah salin tak semua? Kalau dah sudah, saya nak tunjuk dekat table. Sudah, yang lain-lain dah. Okey, semua dah So, kalau dah, yang ini adalah yang saya dah letak semua dalam table. Saya kira sampai 9 kali. Okey. Awak repeat dia punya calculation sampai 9 kali. Nampak slide saya share? Nampak. Okey. Sampai 9 kali memang pengsan dah juga kan. Tadi yang ini yang awal-awal. Okay. Yang awal-awal ini N is refer to the iteration. Okay. Iteration ke kosong. So kita ada 1, 2. Kita ambil titik tengah dia 1.5. Ini yang first kita buat. And then the second yang kita buat, kita tukar 1.5 dengan 2. So awak dapat XM dia 1.75. Okay. So yang ini nilai yang saya gantikan dalam dia punya equation. So daripada sini, kita set yang ketiga tadi yang kita dah buat 1.5 dan juga 1.75. So dapat 1.625. Okay. 1.625. Lepas tu saya repeat, saya tengok XA darab XB, XA darab FXM. Saya tengok, saya repeat sampai akhirnya yang ke-9. Saya dapat error dia sangat-sangat kecil. Boleh je awak nak repeat sampai error dia kosong, tapi aku pun dah tak larat, aku buat 9 kali. Error dia tu small enough. Normally up until 0.00. I'll never finish. 9 kali pun dah banyak betul lah. Dia kalau nak senang awak letak dalam table.
So awak letak dalam table, awak boleh tengok terus boleh compare. Okay. For this example, for this numerical part, awak memang kena buat banyak, banyak latihan. Macam mana tahu error dia small enough? Syuib, kalau error dia tu dah macam 2 titik perpuluhan tu 0.00 atau 0 sampai 0.00 tadi, dia kata 4 decimal point tu, yang ini, saya ambil 4 decimal point. Sepatutnya 4 lah yang ini. Ni sampai 1.7344, 1.7188, 1.6250. Itu maksud 4 decimal points. 1.6875. Yang ini sebab 2.00 saya tak letaklah sampai 4 titik perpuluhan kan. Maksud 4 decimal point tu. So kalau tengok semuanya saya ambil 4 titik perpuluhan. Okay. Dan error dia saya dah berhenti sampai 0.002 dan dia punya root adalah XM. This one. Sama dengan 1.7325. So itu adalah roots dia. So sebenarnya kalau awak Doktor, tengok apa dia? Tanya soalan. Kalau berhenti dekat yang 0.0078 tu boleh? 0.0078. Boleh juga. Boleh je. Cuma boleh juga. This one okay sebabnya saya nak tengok betul-betul adakah nilai dia dah converge. So kalau awak tengok kat sini dia dah converge kan. So soalan awak sebenarnya fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3. Kita nak cari nilai x kan. So bila fx sama dengan 0, awak akan dapat x kuasa 2 tolak 3 sama dengan 0. X kuasa 2 sama dengan 3. X sama dengan tambah tolak set 3. So, X akan sama dengan tambah tolak, awak kira guna kalkulator dapat berapa? Set 3. 1.732. Okay. So, kira guna kalkulator awak dapat X will be equal to plus minus 1.732. So, ini sebenarnya yang kita cari. Kalau awak guna kalkulator tak sampai 2 saat dah siap kan. Tapi sebab kita guna numerical method. Okay. So X dia sama dengan plus minus 1.732. 1.7321. So saya dapat 1.7325. So still tak berapa tepat. Kalau awak repeat sampai 15 kali mungkin dapat tepat. Atau 11-12 mungkin dapat tepat 1.7325. Okay. X benar is 1.72305. Tapi sebab 9 kali pun aku rasa dah macam dah banyak tu. So acceptable lah 1.732. Okay. 325. So ni 1.7321 sebab kita bendarkan. Okay, nampak? Itu sebenarnya awak nak cari X kuasa 2 tolak 3 sama dengan 0. So X kuasa 2 kalau selesaikan guna kalkulator dapat 2 saat je. Tapi sebab kita nak guna numerically, so kita kira lah secara iteration. Okay. Ini selalunya terpakai untuk satu function yang sangat susah untuk dibuat. Okay. Dan faham semua? Miss. Yang ni kena hampir-hampir yang ke kosong tu error yang kena ke kosong ke ataupun yang tadi kan Miss kata fxa darab fxm kalau sama dengan kosong dia boleh stop calculation kat situ kan? Yap, dia ada dua cara. Either fxa darab fxm sama dengan kosong, you boleh terus stop, itu terus dapat jawapan. Tapi kalau tak dapat, you kena tengok dia punya error. Yang mana error sama dengan xb tolak xm taking the modulus. Okay? Right. So dia ada dua cara. Tapi kalau nasib baiklah dapat fxa dan fxm sama dengan kosong terus boleh stop. Itu selalu 2-3 calculation dah dapat terus stop. Tapi jarang-jarang lah. That's why kita kena calculate the error as well. Okay, good questions. Subas? Clear? So yang lain ada soalan lagi? Faris okay? Khairul? Syakirin? Azri? The rest of the class are you okay? Ramona okay? Senyap je semua? Okay, doktor okay. Okay. Okay.
Okay. Okay doktor, tapi kena buat latihan lagi lah. Dia kalau tak buat latihan untuk chapter 2 ni memang susah sikit lah. Kalau buat latihan, awak buat 2-3 soalan lepas tu dah okey dah. So final boleh jawabnya sebab dia simple sebenarnya. Cuma dia berulang kan. Okey. Aizat okey. Farhad okey. Faris Afdal. Alif Fikri. Hasif okey. Naili. Nurhani, Nur Azrin, Nur Izzah Aisyah. Saya selalu dengar nama Ramona je. Yang lain-lain senyap je girls. Ramai je. Atirah, Syarif, Siti Aliyah, Syazina. So hopefully yang lain faham Tuan Nur Shalin. Harapnya faham yang lain. Boleh see okay. So everyone is okay. So if everyone is okay, so dalam slide ni saya ada letak lagi satu exercise, example, X kuasa 6. So kalau dalam contoh ni X kuasa 6 tolak X tolak 1. So nanti dia kata, okay dalam soalan ni dia kata accurate to error 0.003. Takes BI tolak AI is less than error. Maksudnya awak ambil XB tolak XA, okay, for your calculation. So yang ini dia punya solution. Nanti you can try this one. Sebab tu saya prefer letak slide sekali dengan jawapan for this section. Sebabnya kalau nak kira satu-satu memang banyak. Okay. So this is also another exercise saya letak dekat sini. So can we proceed with the next method, simple fixed point alteration. Kalau nak rest 5 minutes. Take 5. Can we proceed or do you want to take 5? Senyap je semua. Kalau semua senyap maksudnya nak proceed. Sambung aja. Okay, take 5. Alamak, ada 2. Nelly nak take 5. Izzah nak take 5. Oh, orang perempuan semua nak take 5. So kita take 5. Okay lah, rehat sekejap. Sekarang 1.21. Kita continue balik 1.26. Okay, boleh pergi toilet dulu. The next one kita ada fixed point iteration. Nak jumpa tempat ke 5 minit? Sekejap noh. Kau boleh ambil wuduk dululah. Habis kelas nanti kau solat. Okey juga kan? Tak apalah, siapa nak minum air nak pergi toilet boleh ni. Tak buatlah kau risuk app.
Okay, semua dah ada? Boleh kita continue? Okay, so since everyone is here, kita akan continue dengan the next one adalah simple fixed point iteration method. Okay. So basically the idea of fixed point iteration method is first to reformulate an equation to an equivalent fixed point problems. Maksudnya daripada fx sama dengan kosong, apa nama dia, daripada fx sama dengan kosong akan dapat apakah equation untuk x sama dengan gx. Okay. So secondly, choose an initial guess x0 and use the iterative sequence x and I plus 1 equal to gn to compute an x in such a way x sama dengan gx. Kita akan letak dia punya initial guess and then kita akan daripada initial guess tu kita akan kira untuk iteration yang berikutnya. Gantikan dengan nilai yang kita dah letak. Xn untuk iteration ke n plus 1 gantikan dalam gx yang kita dah kira, this one. Okay. To compute an x in such a way x sama dengan gx. Okay. Note a fixed point of a function gx is a point k where k akan sama dengan gk. This point k is not the root of gx but the root of fx. Okay. So sebab kita develop equation daripada fx tu awak jadikan kosong dan kita tengok apakah x sama dengan gx. So daripada sini kita akan dapat dia punya point k sama dengan gk tapi dia bukanlah root bagi equation gx tadi. Dia sebenarnya root untuk fx yang kita cari. Okay. So there are many ways to present an equivalent fixed point problem for a given equation. It may lead to a different roots found. So sebab dia berdasarkan equation yang awak bawa, yang awak develop, so mungkin akan dapat nilai roots yang berbeza. Tapi kadang-kadang kalau macam kuasa 2, x kuasa 2 tambah 3x tambah 6, akan ada dua roots kan, x1 apa, x2 apa and so on. Okay. So yang ini secara, this one is in general the method. Yang ini saya simplify. First kita akan develop a formula for simple fixed point iteration by rearranging the function fx sama dengan kosong so that x on the left hand side of the equation, yang mana x adalah function bagi gx. So this transformation can be accomplished either by algebraic manipulation or by simply adding x to both sides of the example. And this is the algorithm. Rearrange the function and then write the formula untuk next iteration xi plus 1 equal to gxi and then compute xi plus 1 equal to gxi. So is xi plus 1 minus xi less than error, where error is the specified tolerant, and if the answer yes, stop the iteration x equal to xi plus 1. If no, repeat the iteration. Okay. So the fixed point iteration may converge to a root different from the expected one or it may diverge. So different rearrangement will converge at different rates. Maksudnya kalau awak ambil equation bagi x yang berbeza, mungkin awak punya iteration tu jadi lebih panjang. Atau mungkin ada seorang yang ambil equation bagi x, dia tulis dalam bentuk lain, so iteration dia jadi lebih pendek. Dan juga initial value. Kalau initial value tu hampir tepat dengan jawapan asal, awak punya iteration jadi pendek je. Okay. So contohnya kita ada satu equation x kuasa 2 tolak x tambah 3. Okay. So saya bagi awak tengok this one. Ini dia punya, apa nama dia, dia punya step involved.
So kita tengok example macam mana nak selesaikan guna simple fixed point iteration. Yang ini lebih simple daripada bisection method tadi. Jauh lebih simple lah daripada bisection method. Tak ada evaluation, tak ada apa. You just tengok dia punya yang ini. Okay. So this is the step. Hanya 3 step. Okay. Repeat and everything, and this is the algorithm in term of the algorithm. So example, contohnya awak ada this one. Okay, simple fixed point iteration. Let's say for example, this one. Katakan awak ada fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tambah 3. Okay, sama dengan 0. So dalam simple fixed point iteration, dia punya step involved in simple way. Okay. So first thing first, awak kena develop formula for x. Rearrange the function. Okay. Okay. Silap. First rearrange the function fx. So rearrange the function for fx sama dengan 0. And then yang kedua, x in the left hand side, develop equation. Okay. Develop equation for x, yang mana kita akan wakilkan x sebagai gx. Okay. So set initial guess. Yang ketiga, set initial guess at the root xi. Okay. At the root xi. So maksudnya pada I sama dengan 0, letak dia punya initial guess. Okay. Then yang keempat, compute. Okay. Compute the new xi plus 1 by iteration, which is xi plus 1 akan sama dengan g xi. Okay. 5. Repeat iteration, okay, sampai error kecil, where error dia xi tolak xi minus 1 lebih kecil daripada error. Okay. So nampak yang itu saya simplify dia punya step involved. Kalau awak tengok algorithm tu memang agak pening lah, apa benda dia tulis, dia tunjuk error semua. So saya simplify everything dalam bentuk ayat yang mudah difahami. Okay. So kita tengok satu example. Okay. So dia ada satu condition dekat sini. Dia punya condition g x akan sama dengan gx dan g prime x mestilah lebih kecil daripada 1. Okey.
So awak just buat dia punya iteration x0 then x1 sama dengan, so maksudnya dekat sini x0 sama dengan initial guess, okay, then x1 sama dengan g x0, x2 sama dengan g x1, x3 sama dengan g x2, and so on up until xi plus 1 akan sama dengan g xi. Itu dia punya iteration, which is very simple. Okay. So, contohnya, let's say I have this type of example. Okay. Example in the slide. Use simple fixed point iteration to locate the root of fx sama dengan exponential x tolak 3x kuasa 2 sama dengan kosong, accurate to within error sama dengan 0.0001. So dia nak error dia sampai 3 kosong. Okay. Up until 0.001. So macam mana kita nak guna fixed point iteration? Done with this one. Tengah salin. Salin dah kejap. Saya bagi 2 minit untuk awak salin dan kita selesaikan guna fixed point. Done. Okay, yang done boleh cuba dengan dia punya solution. First step, rearrange the function. Rearrange the function by setting fx sama dengan kosong. So exponential x tolak 3x kuasa 2 sama dengan kosong. Okay. So yang ini awak boleh dapat exponential x tolak 3x darabkan dengan x sama dengan kosong. So exponential x sama dengan 3x darabkan dengan x. So x sama dengan exponential x bahagi 3x. Okay. So ini adalah awak punya apa nama dia? Gx. Okay. So this is your x and this is your gx. So dalam kes ini function gx awak adalah exponential x darab dengan 3x. Okay. So kita nak tengok condition dia. Adakah is gx equal to exponential x per 3x fulfill g prime x less than -1. So u exponential f 3x, u prime sama dengan exponential x. V sama dengan 3x, v prime sama dengan 3. So g prime x akan sama dengan v u prime minus u v prime divided by v squared. Okay. So 3x exponential x tolak 3 exponential x bahagi dengan 9x kuasa 2. So kalau tengokkan exponential akan sentiasa kalau kita gantikan value dia, or you can say this one apa nama dia, macam mana nak cakap 3/9 and so on, dia kena syarat dia g prime x must be less than 1. G prime x meaning that bezakan dia punya fungsi terhadap x. First differentiation. So what I did over there is find the first derivative
And if you take a look at the function, kita boleh faktorkan 3 eksponensial 3x. 3 eksponensial x tolak 1 bahagi dengan 9x kuasa 2. 1/3. 1/3 eksponensial x, x tolak 1 divided by x squared. So kalau kosong, gantikan dengan kosong, kosong tolak negatif 1, 1 kosong itu dah jadi undefined sebab dia punya bawah tu negatif 1. But if you take a look at this one, actually dia boleh fulfill the condition yang dia adalah lebih kecil daripada 1. If you substitute with any value that is kosong or negative value and so on. Okay, sebab negatif, exponential negative and so on. Itu syarat dia. Okay. So tak semestinya dia punya fungsi tu macam itu. Boleh juga kalau awak nak ambil salah satu function lain, boleh jadi apa nama? Exponential x ln exponential x sama dengan ln 3x squared. Pun boleh jadi satu fungsi bagi gx. Okay. But in this case, saya ambil this function as the exponential term. So, done with this one. Yang penting macam mana awak nak develop equation untuk dapatkan x tu sama dengan apa daripada awak punya function dengan syarat dia memenuhi condition yang ini. Okay. So, nanti saya tunjuk lagi satu example yang mana condition ini memang penting untuk dipenuhi. Kalau tak, awak akan dapat dia punya nilai awak akan jadi converge. So, done with this one. So, kita dah done dengan step 1. Kita dah done develop equation for, this is step 2 actually. Develop equation for x, awak akan dapat this one. And then set initial guess. Dia kata set initial guess, kita tak dapat sebarang, dia soalan tak ada bagi initial guess. So saya akan assume step ketiga, take initial guess, okay, x0 sama dengan 1. Katakan saya ambil x0 sama dengan 1 sebagai dia punya initial guess. Okay. So from x0 equal to 1, then saya akan dapat step ketiga, step keempat, okay, compute xi plus 1. Compute the next xi plus 1. Okay. Maksudnya kita start the iteration. Yang ni dah yang lain-lain. Yang bawah ni saya boleh padam sebab saya nak start the iteration. So I start the iteration. Starting the iteration, compute the iteration. Okay. So compute the iteration. Step keempat, saya terus compute the iteration. Compute the iteration, okay, for xi plus 1. So nak senang, saya letak terus dalam table. Ini iteration ke I. Yang kosong, saya letak dia punya xi is 1. Then saya letak apakah dia punya gxi dan yang ini apakah dia punya error. Error sama dengan modulus xi minus xi minus 1. Okay. So for this one, untuk yang pertama dia punya initial guess, saya letak xi sama dengan 0. Okay. Oh, you don't have this column. Because this column kita masukkan sahaja dalam xi dan kita terus kira dia punya error. Okay. Error sama dengan xi minus 1. Okay. So iteration pertama saya gantikan for I equal to 0, xi plus 1 sama dengan x1 akan sama dengan
G X naught sama dengan eksponensial 1 dibahagi dengan 3 darab 1. Okey. Dapat 0.9061. So, masukkan dekat dalam ni 0.9061. Then, repeat. Untuk for I sama dengan 1, X1 tambah 1 sama dengan X2 sama dengan G X1 sama dengan eksponensial 0.9061 bahagi 3 darab 0.9061. So, awak akan dapat 0.9104. So, itu untuk nilai yang kedua. Okay. Dapat senyap je. Dapat ke tak? Oi. Ada orang ke tak ni? Boleh lah. Penat aku bebel seorang-seorang. Okey. Yang ini senang. Awak gantikan saja nilai yang awak kira. So, iteration kedua, awak dapat 0.9104. So, error dia, xi tolak xi minus 1. Yang ini tolak this one. So, dapat error dia 0.9061 tolak 1. Ambil dia punya modulus. So, akan dapat this one akan sama dengan 0.09391. 0.09391. Okay. So, repeat dia punya calculation sampai dapat error dia sama yang dia minta. Repeat sampai dapat error dia sama dengan 0.001. Okay. So, gantikan dalam equation and then kira balik. So, yang ini tolak this one. Error untuk this one is 0.9104 tolak 0.9061. Taking the modulus, then you will get the error sama dengan 0.00428. Okay. So, ini iteration kedua. Bagi saya iteration ketiga dan juga iteration keempat. Okay. For I sama dengan 2. X I tambah 1 sama dengan X3. Sama dengan G X yang kedua. So, X3 akan sama dengan eksponensial Gx2 is 9104, 0.9104 bahagi dengan 3 darab 0.9104. So, dia akan dapat this one sama dengan 0.90998. Okay. So, dapat yang ini 0.90998. So, bagi saya error untuk iteration ketiga dan cuba kira error iteration keempat. Iteration keempat meaning that for I sama dengan 3, X I tambah 1 sama dengan X4 sama dengan G X3. Okay. So, you akan dapat this one sama dengan X yang keempat akan sama dengan eksponensial 0.90998 bahagi 3 darab 0.9098. So, akan dapat jawapan dia sama dengan berapa? So, saya nak dua jawapan tu. Sebab dia kata stop bila error is this one. Stop bila error sama dengan 0.0001. So, dekat sini awak kena stop. Bila error dia tu dah 0.001. So, lagi sikit dia nak dapat error 0.0001.
So error yang ketiga berapa? Saya dapat 0.0004. Ya betul? Jawapan MT Afiq terbaik. Saya sama dengan, okey, Faris pun dapat jawapan sama. Yes, betul. Awak ambil error ni is 0.90998 tolak 0.9104. Sama dengan 0.000123 je kan? Fik. Tak sampai 4. 1, 2, 3. 3, 9. 4. Kan? So sebenarnya awak dah boleh stop calculation dekat sini. Okay. So kalau awak stop calculation dekat sini, boleh dapat dia punya, yang ini dah boleh stop di sini. Okay. Dah boleh stop di sini. Tapi saya calculate juga untuk yang keempat, saya dapat yang ini sama dengan 0.91001. This one. So error yang ini saya dapat 0.12343. Sama dengan Akil. So dia punya calculation dekat sini, dia punya root adalah jawapan dia untuk yang guna method fixed point. The root is X sama dengan 0.91001. Okay. So untuk jawapan ni, E exponential X tolak 3X kuasa 2, dia punya jawapan X dia adalah sama dengan 0.91001. Dapat yang lain? So ini macam mana kita guna fixed point iteration. Dia jauh lebih senang. Awak gantikan sahaja dengan dia punya persamaan bagi exponential X and then dapatkan dia punya calculation. Saya ada letak contoh lain juga dalam slide ni. Solution 1, solution 2, solution 3 untuk example as well as exercise. Nanti boleh refer dekat dalam slide, okay? Saya ada letak 2-3 example kat dalam slide ni. Simple fixed point iteration. Ada more than one example lah. Saya letak sampai 3 ke 4 example. Miss. Ya, apa dia? Kalau macam dalam soalan tu kan dia punya error kan dia state that yang 0.001 tu kan? Betul. Kalau setakat yang kita kira ni, kita punya error kan 0.003 tu kan? Okey, lepas tu sampai situ je lah? Sampai sini je. Dia sepatutnya sampai yang ketiga ni dah boleh stop sebab tapi tak, 0.001. Sampai yang keempat tu dah boleh stop sebab error dia kurang daripada yang dia minta. Okay. Within. Accurate to within error 0.001 yang ini. So kalau awak tengok dekat sini,
accurate to within error 0.001. Kalau yang ketiga ni error yang kita dapat 0.004. So masih lebih besar daripada 0.001. So saya nak lagi yakin, saya buat lagi satu iteration sampai dapat error dia lebih kecil daripada yang dia minta. So itu yang kita dapat. X tu root dia adalah 0.91001. So itu adalah jawapan dia. Okay, clear? Jadi madam kalau kita buat yang iteration kelima pun boleh lah ke macam Boleh. mana? Boleh je kalau buat iteration kelima. Nanti awak dapat error dia lagi kecil. Okay, faham. So kalau macam dalam jawapan exam kan, dia ambil yang paling dekat dengan error ke macam mana? Yang paling dekat dengan error. Paling hampir dengan error. Itu yang selalunya dia ni. Atau dapat yang sama, errornya sama dengan error yang dia minta. Tapi kalau soalan tak bagi, awak kira lah sampai error dia 0.0000 something. Baru stop. Seperti itu. Okay, clear? Akil ke siapa tadi yang tanya? Okay, lepas tu kalau macam dalam soalan ni, kiranya calculation ni tak stop lagi ni. Kiranya kena, sebab dia state kan, dia nak error tu sampai 0.001 tu kan. Dah boleh stop dah dekat sini. Sebab kalau awak tengok yang ini kan lebih kecil daripada 0.001. Yang ini 0.001, 3 je. Tapi saya buat sampai 40. Oh, okay. Okay. Oh, perbuasan. Kau tengok kosong dia tu 3 je tapi saya buat sampai 4. That means saya buat lagi sampai dapat lebih kecil daripada error yang dia minta. So bagus soalan. Yang lain ada soalan? Saya Doktor. Ya. Ke contoh macam yang keempat tu, doktor punya error 0.003 kan? 0.00003. Tapi saya dapat 0.004. Kosongnya 3 kali ke berapa? 4 kali. Cuma yang beza ni doktor punya 3 sampai 4. Dia ada plus minus 1 macam tu. Oh, yang itu okey, boleh. Boleh? Sebab yang itu saya dah bundarkan awal-awal. So should be fine. Okay. As long as number of zero tu sama, tu okey. Okay. Memang. Dia dah sampai 4 digit kosong. Sebab tu kena tengok error yang dia minta tu 3 digit je kosong dia. Error saya bagi dah sampai 4 digit kosong. Okay. So ada soalan lagi. Kalau tak ada soalan nanti saya bagi slide. Saya nak letak Newton Raphson sekali. So nanti kita continue next week. Kiranya calculation sampai 3 apa benda ni? Tak faham aku. Kiranya calculation stop sampai 3 apa ni? Tak, calculation saya stop saya stop calculation ni sampai 4 kali. Sebab yang dia minta ni 3 tapi saya nak puas hati. Okay. Saya nak puaskan hati saya sebab yang ini saya dapat 0.004. Dia minta 0.001. That's why saya buat lagi satu. Actually kalau awak buat sampai 3 ni saya accepted lah. Tapi maybe kurang 1 markah macam tu. Encik tu kan miss. Okay, Okay, clear tak? Siapa ni tadi? Akil. Clear? Okay. Cik, itulah penat aku bercakap suara macam nak gerak. Dia mesti dah pening tu. Banyak nak belajar hari ni. Terhibur aku membaca chatting hari ni. Okay, Akil. Faham Clear? So, yang lain ada soalan tak? Okay. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita continue next week. Nanti siapa yang tak dapat follow ke apa boleh tengok recorded version. Kalau ada confusing ke apa boleh tanya dalam group atau tanya dekat PM saya kalau segan nak tanya dalam group. Tapi tanya dalam group pun okey je. Sebab ada kawan-kawan yang lain, awak yang lain pun boleh tolong kan. Sebab kalau saya dah tidur ke apa ke. Nanti kejap lagi saya bagi slide ni. Saya nak letak banyak example lah supaya awak boleh try. Example, exercise and everything. Okay. Tak ada apa-apa, okey je. Ampun. Kau minta ampun, kau ingat aku ni raja ke apa?